Dalam bahasa Arab ni kadang ucapan disebut zahir, selepas disebutkan macam ni maknanya macam tu. Disebut A maksudnya A. Tapi kadang disebut A maksudnya B. Ini termasuk dalam bahasa Arab. Kadang disebut am tapi maksudnya khusus. Kadang disebut khusus maksudnya am. Ini tuan-tuan kena kuasai ilmu bahasa Arab secara mendalam. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitab Risalah mengatakan wa ala kulli muslim an yata'allama min lisanil Arab ma balaghahu jahduh. Setiap muslim wajib belajar bahasa Arab semampu dia. Jadi wajib. Tuan-tuan yang bermazhab Syafi'i wajib belajar bahasa Arab. Paling kurang pun kata Imam Syafi'i kita belajar bahasa Arab untuk faham apa yang kita baca dalam solat. Paling kurang. Semakin tinggi kita menguasai bahasa Arab, semakin tinggi penguasaan kita berkenaan dengan Quran dan Sunnah. Justru basic dalam Quran dan Sunnah tuan-tuan belajar bahasa Arab. Dan bahasa Arab bukan sekedar kita cakap, menulis dan sebagainya. Tapi bahasa Arab ada mazahib dia, ada ilmu-ilmu dia kan. Ilmu balaghah, badi', bayan, ma'ani dan sebagainya tuan-tuan kena kuasai. Saya ingat dulu belajar hadis di Syria dengan Syekh Riyad Al-Khiraqi, Allah yarhamuh. Beliau katakan, saya tak akan ijazahkan kepada murid saya melainkan dia kuasai ilmu hadis plus balaghah, nahwu, ma'ani, bayan dan ilmu-ilmu lain. Sebab kalau tak begitu awak boleh salah faham nanti. Penting. Nah, Imam Syafi'i mengatakan termasuk dalam bahasa Arab, wa zahiran yu'rafu fi siyaqihi annahu yuradu bihi ghairu zahirihi. Kadang ada satu ucapan dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, maksud kalimat dia macam ni tapi maksudnya bukan macam tu, dan kita faham mengikut siyak dia. Kata Imam Syafi'i, pentingnya untuk siyak. Kita kalau kita sebut tangan kanan awak mana, kita kan ini tangan kanan saya. Bantulah orang yang memerlukan dengan mengulurkan tangan anda. Siyak menunjukkan bukan sekedar ulur tangan kan. Bantu orang yang memerlukan dengan mengulurkan tangan, tak mungkin cuma sekedar ulur saja, Ustaz, ulur tangan saya. Itu bukan membantu, tuan-tuan. Betul tak? Nah, siyak yang akan menunjukkan pada kita makna dia seperti apa. Imam Syafi'i telah sebutkan dalam kitab Risalah. Nah, justru saya berpandangan Imam Syafi'i bukan literalis. Imam Syafi'i bukan orang yang baca lafaz, tafsirkan lafaz mengikut literal dia. Tak. Imam Syafi'i sebaliknya menafsirkan sesuatu mengikut siyak dia dengan kefahaman yang tinggi beliau dalam bahasa Arab. Sebagai contoh, tuan-tuan boleh baca Imam Syafi'i mengatakan, berbincang berkenaan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi." Ayat ini bincang berkenaan dengan tahwil kiblat. Allah Subhanahu wa taala pindahkan kiblat dari satu tempat ke tempat yang lain. Tujuannya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, illa lina'lama may yattabi'ur rasul, agar kami ketahui siapa yang betul-betul ikut Nabi, siapa yang membelot perintah Nabi. Kalau kita ambil secara zahir dia, maknanya perintah tahwil kiblat, pindah kiblat ni adalah ujian agar Allah tahu siapa yang taat, siapa yang maksiat. Betul tak? Soalan, ini bermakna Allah tak tahu ke sebelum buat perkara ni? Secara zahir, ya. Sebelum Allah buat ujian ni, Allah tak tahu siapa yang mukmin, siapa yang tak mukmin. Macam tu kah pandangan yang betul? Macam itukah maksud sebenar ayat tersebut? Kalau tuan-tuan literalis, tuan-tuan akan faham macam tu. Tapi Imam Syafi'i katakan maknanya bukan macam tu. Makna illa lina'lama an qad alimtum. Maksud agar kami tahu siapa yang taat dan siapa yang maksiat, maksudnya bukan kami tapi kamu. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, saya buat ujian ni agar awak nampak sendiri ya kaum mukminin, siapa yang ikut Nabi betul-betul dan siapa yang tak ikut Nabi. Bukan Allah, tapi awak, biar awak sendiri tahu perkara itu. Imam Syafi'i katakan an qad alimtum. Lalu beliau mengatakan wa ilmullahi
kana qabla tiba'ihim wa ba'dahu sawa. Sebab ilmu Allah sama sebelum Allah buat ujian ataupun selepas Allah buat ujian, ilmu Allah sama. Allah sejak dulu lagi tahu. Secara azali lagi Allah tahu perkara ni. Betul tak?